cerita seram sekalian. Anda bersama Brother Fai di channel The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan sebuah kisah yang datangnya dari seseorang yang tidak diterterakan namanya. Di sini beliau mengatakan, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya nak kongsikan cerita seram yang terjadi pada diri saya sendiri. Kisahnya bermula di suatu tempat peranginan di Kota Tinggi, Johor. Saya dan keluarga menyewa hotel. Bermalam kami satu keluarga di situ. Sudah jadi kebiasaan, bila tempat tidur bertukar, memang sukar untuk saya pejamkan mata. Semua dah tidur kecuali saya. Hati memang tak tenang dan gelisah. Tapi saya buat tak tahu je. Masa saya paksa untuk lelapkan mata, saya dengar suara seperti orang sedang bernafas. Makin lama, suara tu makin kuat. Tiba-tiba, lengan tangan saya dicengkam dengan kuat. Saya cuba buka mata untuk melihat. Alangkah terkejutnya saya. Suami saya sedang memandang tajam ke arah saya dengan membesarkan mata dia. Sambil menjeling, saya terus pejamkan mata dan baca apa yang saya boleh baca. Terus bersikir, Allah, 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 sehingga dia lepaskan cengkaman lengan saya. Lepas tu, saya buka mata. Saya lihat suami saya sedang tidur. Saya kejutkan dia. Saya tanya tadi, kenapa cengkam lengan saya? Dia jawab, mana ada? Masa bila? Lepas tu saya cakap, tak ada apa-apalah. Semalaman saya tak boleh tidur. Pagi tu, kita orang turun ke air terjun. Dalam pukul 6.45 pagi. Dah terang juga. Cuma kalau kita tengok ke arah hutan, memang masih gelap. Dalam berjalan tu, saya rasa macam diperhatikan dari jauh. Saya lihat ada satu susuk berbaju putih dan berambut panjang sedang memperhatikan saya. Berderau darah, kaki berat nak melangkah. Terus berzikir, beranikan pergi ke arah tu sebab saya nak tahu apa yang saya lihat. Bila dah dekat, rupa-rupanya batu seperti gambar di atas. Kalau perhatikan betul-betul apa yang anda nampak, mungkin dia penjaga di situ. Apa yang saya lalui dari semalam sampai ke pagi, saya tak bercerita pada keluarga sebab takut nanti anak-anak jadi takut. Hanya gambar saya simpan sampai sekarang. Maaflah, tak dapat nak kongsikan gambar saya duduk kat sebelah batu tu atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Sekian. Baiklah saudara, kisah yang kedua ini datangnya dari, dia tidak terterakan nama juga. Di sini beliau mengatakan juga, Assalamualaikum semua warga cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Saya ada sebuah cerita seram yang menghantui saya 13 tahun dahulu. Sehingga kini, peristiwa itu di dalam ingatan dan sebagai kenangan untuk dikongsikan kepada anda semua. Baiklah, saya akan mulakan cerita. Kisah ini berlaku di sebuah felda di Bera, Pahang pada tahun 2007. Macam tu, masa tu umur saya 13 tahun. Form 1 lah. Saya ada jiran yang hampir setiap hari lepak dengan dia. Tapi umur dia jauh beza dari saya.
Tak pasti umur dia masa tu berapa. Lebih kurang jarak 10 hingga 12 tahun lah. Kisah ni tidaklah terlalu menyeramkan ataupun membuat anda takut. Kisah ini tentang mayat yang sudah 3 hari meninggal di dalam rumah. Keadaan yang saya tidak disangka-sangkakan. Padahal sebelum mangsa ditemui meninggal, mangsa telah ditemui oleh rakannya untuk mengajak kerja potong buah sawit. Dan ketika itu, tiada sebarang tanda-tanda pelik terhadap mangsa. Hari sebelum mayat tu ditemui, pada malam tu, saya lepak dengan depan rumah dengan kawan saya tu. Kami berborak tentang apa yang patut kami buat selepas raya. Kawan saya syorkan meniaga kecil-kecilan seperti jual air, keropok leko dan sebagainya. Kami berborak panjang masa tu. Jiran saya tu, dia duduk di rumah seorang diri saja. Kadang-kadang dia minta saya temankan dia tidur. Tapi saya menolaknya kerana sebab-sebab yang tertentu. Sebenarnya rumah jiran saya tu memang berhantu. Saya dengar cerita ini pun dari mak dan jiran-jiran yang lain lah. Sebab tu saya tak berani tidur di rumah dia. Macam-macam kisah yang saya dengar tentang rumah tu. Tapi bukan itu ceritanya. Pada keesokan hari, di waktu petang, mak saya suruh saya pergi ke kedai. Tetapi waktu tu saya tak ada motor untuk pergi ke kedai. Dan saya ambil keputusan untuk pergi pinjam motor jiran saya yang juga kawan saya tadi. Ketika saya pergi ke rumahnya, saya melihat dia tiada di rumah. Saya fikir dia balik kampung ataupun mencari buluh lemang. Kerana keluarganya memang menjual lemang di kampungnya yang terletak di Jengka lah. Selepas tu saya terpaksa pergi ke kedai dengan berjalan kaki. Selepas saya pulang dari kedai, saya terus pergi ke belakang rumah. Jiran saya tu ada satu pokok jambu batu. Buahnya lebat dan saya curi-curi makan buah jambu tu. Lama juga saya lepak seorang diri belakang rumah jiran saya tu. Waktu tu tak fikir apa-apa pun. Fikir makan je lah. Dan tak ada pun bau busuk yang menusuk hidung saya ni. Selepas tu, saya pergi ke rumah kawan saya yang lain untuk bermain petang-petang. Selepas habis bermain dan azan maghrib hampir berkumandang, saya pun nak pulang ke rumah untuk berbuka puasa. Saya lalu rumah jiran saya tu. Saya lihat ramai orang. Saya tak fikir apa-apa pun masa tu. Saya terus balik ke rumah. Perut pun dah lapar sangat. Sampai je rumah, kakak dan mak saya bertanya pada saya, betul ke Cik Dah meninggal? Orang jumpa mayat dia tu. Okey, nama kawan saya tu Cik. Saya terkejut gila dengar kakak cakap macam tu. Saya cakap lah, saya tak tahu apa-apa pun. Saya dah minum air segelas. Saya terus berlari ke rumah jiran saya tu. Ya Allah, apa yang saya lihat memang tak disangkakan. Saya tengok mayat kawan saya yang telah kembung, yang dah hampir meletup dan baunya menusuk ke hidung, hampir muntah. Tapi saya menahannya. Saya tak sangka kejadian ni berlaku. Padahal saya relax je lepak belakang rumah Cik Dah ni. Setiap hari lalu rumah dia. Tapi tidak bawa apa-apa pun. Ketika saya mau pinjam motor dia untuk pergi ke kedai tu, saya tak nampak pun ada motor di rumah dia. Tapi selepas jumpa mayat kawan saya tu, saya tengok motor tu elok je parking tempat biasa. Tempat biasa dia park tu lah. Saya pun hairan lah. Tadi aku tengok motor dia tak ada pun. Ni ada pula. Tak apalah, benda dah berlaku. Saya reda dengan ketentuan ilahi. Saya tak sampai hati tengok arwah ketika itu. Yang saya hairan, siapa yang lepak dengan saya malam tu? Ajak berniaga, bagai semua. Dan ketika saya di rumah dia, saya tak bawa apa-apa pun. Padahal dah 3 hari dia meninggal. Polis telah mengesahkan yang dia meninggal kerana penyakit asma. Wallahualam. Alhamdulillah, kawan saya ni meninggal di bulan mulia, iaitu bulan Ramadan. Semoga engkau ditempatkan kepada orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.
Sekian.